testing. Testing 1 2 1 2. Okey, ngam. Okey, selamat pagi Satu Nilam. Macam cikgu bagi dekat WhatsApp tadi, okey, kalau dapat, harap kamu dapat selesaikan. Kita sambung kelas kita. Tak lama, setengah jam je. Alright. Sekejap cikgu nak tengok sekejap. Okey, kalau dapat, okey, kamu buka muka surat 247. Alright. Tajuk hari ni ialah, okey, tajuk set. Tak banyak guna nombor sangat. Okey, tetapi okey, ada benda yang kamu kena faham lah. Alright. Ada perkara yang kamu kena faham, amat penting. Okey, kalau kamu lihat muka surat 247, okey, tajuk set, okey, ada beberapa terma, okey, beberapa perkataan yang kamu kena tahu. Cuba tengok dekat jaringan kata tu. Okey, first ialah gambar Raja Ven. Okey, Ven atau Ven pelengkap, okey, satu set, perihalan, set kosong, set sama, set semesta, subset, tata tanda, pembina set dan juga unsur. Alright. Okey, yang ni ialah, okey, yang kamu kena mula mengenali lah, okey, untuk tajuk set ni. Okey, cikgu nak, okey, fast forward. Kita pergi dekat muka surat 249. Ini yang paling penting. Okey, muka surat 249. Okey, sama-sama tengok. Alright. Sekejap. Tak apalah. Okey, cuba tengok dekat atas tu. Dia tulis, set boleh ditulis dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. So, ada 3 cara. Okey, 3 cara, okey, untuk kamu menerangkan mengenai set. Okey, dan paling penting sekali ialah melalui gambar Raja Chataven lah. Alright. Okey, cuba tengok. Okey, dia bagi contoh ialah gambar bendera Malaysia. Okey, bendera negara kita. Cuba tengok Dia ada 3 cara tadi cikgu sebut tadi kan. Okey, cuba tengok Set A, okey, ialah, okey, kalau bentuk perihalan, okey, cuba tengok dia tulis. Okey, ayat dia. A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Itu ialah ayat, okey, ataupun cara kamu tulis untuk kamu terangkan. Okey, tengok ayat dia, okey, dan kamu hafalkan. Okey, A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Ataupun contoh kelas kamu, A ialah A ialah jumlah pelajar di dalam kelas Satu Nilam. Nampak? Okey, itu bentuk dipanggil perihalan. Okey, bentuk ayat. Yang kedua, cuba tengok penyenaraian. Okey, penyenaraian, cuba tengok. Set A boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda set, yang kurungan tu. A sama dengan merah, putih, biru, kuning. Okey, dalam tu kamu tulis, okey, apa warna yang ada dekat bendera Malaysia. Ataupun dalam kelas kamu tulis semua nama, okey, kawan-kawan kamu. Itu maksudnya, okey, dalam set A, apa senarai unsur-unsur. Dalam kelas kamu, siapa pelajar-pelajar yang ada dalam kelas. Okey, alright. Setiap objek dalam set itu dinamakan unsur. Okey, so dalam kelas Satu Nilam, okey, kamu bayangkan ianya sebagai satu grup. Okey, grup tu kita panggil set A. Okey, so dalam, okey, set A tu ada, okey, unsur-unsur iaitu pelajar-pelajar. Okey, ada berapa? 32. Okey. And then yang ketiga, okey, tata tanda pembina set. Okey, cuba tengok yang itu. Set A boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. Tengok cara dia tulis. A sama dengan, okey, dalam kurungan X. Okey, X, okey, 2 titik. X ialah warna dalam jalur gemilang. So ada 3 cara, okey, untuk menggunakan set. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, kita bayangkan bendera Malaysia tadi. Okey, kita nak terangkan mengenai bendera Malaysia. Alright. So apa yang berlaku ialah kamu ada, okey, 3 cara untuk menerangkan mengenai set. Okey, set. Okey, satu ialah, okey, perihalan. Okey, bentuk ayat. Okey, satu lagi ialah penyenaraian.
Okey, bentuk simbol. Dan satu lagi ialah bentuk tata tanda. Cikgu buat tata tanda je lah. Kalau nama penuh je, tata tanda pembina set. Okey. So ada 3 cara, okey, untuk kamu menerangkan mengenai set. Okey, kita pergi dekat contoh pertama. Okey, kalau kamu lihat dia bagi soalan kat situ. Uraikan setiap yang berikut dalam set menggunakan perihalan, penyeneraian, okey, tata tanda pembina set. So, okey, kita bayangkan bendera Malaysia. Okey, ada bendera Malaysia. Okey. So, sekarang ni nak menerangkan mengenai bendera Malaysia ni. Okey, so dia bagi arahan. Okey, bagi arahan mengenai perkataan Malaysia sebenarnya. Perkataan Malaysia. Bendera Malaysia tadi yang cikgu terangkan tadi. Okey, contohnya kalau bentuk perihalan, okey, A ialah, okey, kamu buat kat sini A ialah perihalan, perihalan A ialah set, okey, yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Terdiri daripada warna, okey, dalam bendera lah. Okey, bendera. Okey. Yang kedua, kalau bentuk penyeneraian, okey, kamu buat A sama dengan, okey, kurungan. Okey, warna apa dalam bendera Malaysia? Ada kuning, okey, merah, putih, biru. Okey. Tutup kurungan. Ketiga, melalui tata tanda. Okey, melalui tata tanda, dia buat ialah, okey, macam kesimpulan. Okey, ia ialah A ialah sama juga. Okey, buat kurungan. X titik. X ialah warna dalam, okey, bendera Malaysia. So ada 3 cara. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. So sekarang ni kita lihat pada contoh soalan pertama, dia tanya, okey, mengenai perkataan Malaysia. Huruf dalam perkataan Malaysia. So kalau bentuk perihalan, okey, dia bagi simbol P kan? Okey, P. P boleh, A boleh, mana-mana pun boleh. So sekarang ni, okey, kalau bentuk perihalan, P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, dalam bentuk penyenaraian, P sama dengan MALYSI. Okey, kalau tata tanda, X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. So, okey, kalau soalan tanya mengenai perkataan Malaysia. Okey, terangkan set mengenai perkataan Malaysia. So, kalau kita guna perihalan, cara pertama, okey, perihalan, okey, cikgu nak guna A lah, okey. A, okey, ialah set yang terdiri, okey, daripada, okey, huruf kan? Ni huruf kan? Tadi warna kan? Huruf, okey, dalam perkataan. Okey? Tu cara jawab dia. Kalau bentuk perihalan. A ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan. Ataupun kat sini tulis perkataan Malaysia pun boleh juga. Okey, Malaysia. Okey. Okey, kalau bentuk penyeneraian, okey, 2. Tengok. Okey, cara dia. A sama dengan kurungan. Okey, apa perkataan yang ada, apa huruf yang ada dalam perkataan Malaysia? So, dia ada huruf M. Dia ada huruf A. Dia ada huruf L. Dia ada huruf Y. Dia ada huruf S. Dia ada huruf I. So, unsur-unsur dalam, okay, set A. Okay, A apa dia? A ialah perkataan Malaysia.
Unsur-unsur dia ialah M, A, L, Y, S, I. Nampak Okey. So sekarang ni yang ketiga pula. Ketiga melalui tata tanda. Kalau kamu lihat melalui tata tanda, okey, ni dia punya cara jawab, format dia. A sama dengan X, okey, titik X ialah huruf, okey, huruf ataupun huruf saja pun boleh. Okey, huruf, okey, dalam okey, perkataan ataupun perkataan Malaysia. Habis. So ini ialah 3 cara, okey, kamu nak terangkan mengenai set sesuatu perkara. Okey, 3 cara kamu tulis jawapan mengenai apa saja bentuk set. Okey, kalau dalam kelas contohnya satu nilam, cikgu bagi contoh satu nilam ramai sangat. Kita buat perkataan lain, contoh perkataan lain. Okey, contoh perkataan lain senang. Okey, Melaka. Okey, Melaka. Okey, kita try Melaka. Alright, Melaka. M-E-L-A-K-A. Okey. Terangkan set mengenai perkataan Melaka. Okey. So A, tak nak A lah, kita guna P. Okey, P pula. P ialah set yang terdiri daripada huruf, yang terdiri daripada huruf dalam huruf saja pun boleh, huruf-huruf pun boleh, huruf sajalah. Huruf dalam perkataan Melaka. Cara jawab yang pertama melalui perihalan. Yang kedua, P sama dengan kurungan. Ada huruf apa dalam perkataan Melaka? Ada huruf M. Huruf apa lagi ada? E. Lagi L. Lagi A. Ada lagi K. Ada lagi huruf lain? Tak ada. A satu kali je. A kat Melaka ada 2 kan? Tapi dalam ni unsur dia, apa yang ada dalam set P ialah unsur A. Dia tak cakap A dan A. Okey. So kat sini tutup kurungan. Alright. And then yang ketiga, bentuk tata tanda. Kita tulis kat sini P sama dengan X titik. X ialah huruf dalam perkataan Melaka. Tutup kurungan. Dah, habis. Tu je cara jawab dia. Kamu guna format yang sama. Jenis ayat yang sama. Perkataan kamu susun pun sama. Alright. So dekat situ, dia tulis kat situ, contoh satu cuba tengok. Huruf dalam perkataan Malaysia, diwakili oleh P, dia bagi 3 jawapan, bentuk perihalan, penyeraian dan tata tanda. Sama. Alright, cuba tengok yang B. Dia tanya, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Ini dia keluarkan bentuk nombor pula. Senaraikan set, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Alright. So kat sini, kita bagi contoh. Kat sini, sama ada kamu lebih senang kamu senaraikan balik je. Lebih senang kamu senaraikan balik saja nombor-nombor ganjil tu. Ataupun kamu just imagine lah dalam kepala kamu, mana marker pen cikgu tadi? Dah hilang ke? La ilaha illallah. Kat mana letak tadi?
Ajaib. Tiba-tiba tak ada. Oh, ada je. Tak ada. Sekejap cikgu cari marker pen cikgu. Oh, ada kat sini. Okey. So, kalau boleh kita senaraikan. Okey. Ni contoh lah. Tapi kalau periksa tak sempat lah nak senaraikan kan. Okey. Dia kata 20. Nombor ganjil kurang daripada 20. Okey. Cikgu senaraikan lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, so yang ini senarai nombor. Okey, senarai nombor. So sekarang ni dia cakap, okey, dia nak nombor ganjil, okey, yang diwakili dengan set Q. So, okey, kalau bentuk perihalan yang pertama, okey, Q ialah okey, set okey yang terdiri daripada okey, nombor ganjil kurang kan? Okey, kurang daripada 20. Kurang daripada 20. Okey, bentuk perihalan. Okey, 2. Bentuk apa tadi? Bentuk penyataan. Penyenaraian. Okey. Penyenaraian, okey, kita buatkan okey dia punya set. Q okey sama dengan kurungan. Dia kata nombor ganjil kurang dari 20 kan. So, nombor ganjil kurang dari 20 ialah apa dia nombor ganjil tu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, okey, 15, 17, 19. Betul? Kan nombor ganjil kan? So sekarang ni Q, okey, nombor ganjil dalam okey kumpulan ni, set Q ni. Okey, yang ini ialah unsur-unsur dia. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okey. So yang ini ialah unsur-unsur dalam set Q. Okey. Yang ketiga dia suruh okey guna cara apa dia panggil tadi tu? Tata tanda kan? Okey, so tata tanda kamu just tulis penyataan. Okey. So Q okey sama dengan okey X titik X ialah nombor ganjil okey kurang daripada 20. Okey, tutup. Ataupun kamu boleh buat tanda, okey. Kalau tak nak buat perkataan, okey, sebab dalam matematik kamu boleh buat tanda, okey, kurang, tanda kurang daripada 20. Kurungan. Okey, lebih kecil. Okey, lebih kecil ataupun kurang. Betul ke tak tanda ni? Silap. Ni lebih besar. Okey, ni lebih kecil. Okey, daripada 20. So, ni kamu dah jawab, okey, dalam 3 cara. Okey, nampak tak cikgu buat kotak ni? Cikgu buat kotak ni. Kotak ni, okey, kita panggil dia set semesta. Okey, kita buat simbol dia kat sini. Set semesta. Dalam set semesta, okey, semua nombor ni ialah unsur. Okey, mana tak ada perkataan unsur. Okey, setiap nombor ni ialah unsur. Dan setiap okey unsur ni kalau kamu lukis dalam bentuk gambar rajah tu kita panggil gambar rajah Venn. Okey, contoh cikgu buat dalam kotak ni, cikgu nak buat okey, sampai 10 je lah, kita buat sampai 10. Okey, so kat sini cikgu buat simbol, okey, 10. Okey, unsur pertama cikgu buat titik 1. Okey, kemudian kat sini cikgu buat 2. Okey, 2. Okey, kemudian 3, 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8,
kemudian 9, kemudian 10. So, unsur dalam set semesta ni, ni senarai dia. Alright. Kemudian cikgu bulatkan kat sini. Dekat sini cikgu buat Q. Kat sini cikgu buat A. So set A, tengok kat sini Set A ialah nombor. Nombor yang terdiri. Yang terdiri, set A ialah nombor. Bukan. Set ialah nombor. Bukan. Silap. Kita tak tulis set. Kita buat dia punya simbol dulu. A ialah set yang terdiri daripada nombor sehingga 10. Q ialah set yang terdiri daripada nombor apa ni? Ini nombor ganjil kan? Nombor ganjil kurang daripada 10. Nampak? Ni cikgu tulis ayat bentuk perihalan. Cikgu nak buat dalam bentuk penyenaraian. Cikgu buat dalam bentuk penyenaraian pula. Set A, grup besar kan? A sama dengan, cikgu buat star kat sini. Sama dengan, buat ni, kurungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? Set Q. Q ialah apa unsur dalam Q? 1, 3, 5, 7, 9. Nampak tak? Panjang kan? Banyak kena tulis ni tajuk ni. Tapi, kita buat sama-sama. Jangan risau. Alright. So, yang itu habis untuk contoh. Kalau kamu lihat untuk set. Tak susah. Dia senang. So, bayangkanlah. Kita dah buat contoh bendera, kita dah buat contoh perkataan, kita dah buat contoh numbers. So, semua grup atau kumpulan-kumpulan, kamu boleh buatkan dia sebagai set. Cikgu bagi contoh pertama tadi, kelas kamu kan. Bayangkanlah. Kalau kita namakan kelas kamu N. Set N. So, set N terdiri daripada pelajar-pelajar, pelajar-pelajar lelaki dan perempuan. Set N. So kalau soalan tanya senaraikan unsur-unsur pelajar lelaki. So dekat situ kamu buat simbol mungkin lelaki L lah kot kan. L dalam kurungan senarai namalah kawan kamu. Unsur-unsur dia tu. Kemudian kalau dia tanya berapa bilangan unsur, bawah tu A sama dengan dalam kurungan 10 atau 15. Itu dia akan kembang-kembangkan lah. Alright, cuba tengok dekat pada muka surat 250. 250 kalau kamu lihat, dia bagi situ, dekat situ dia kata set kosong. Set kosong. Apa maksud set kosong? Cuba tengok. Jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari. Ada ke 32 hari? Tak ada kan? Maka set M tidak mengandungi sebarang unsur dan dinamakan set kosong. Set kosong boleh diwakili oleh simbol palang kosong ataupun kosong sahaja. Contohnya, kalau kat sini, ada tak nombor 21? Tak ada kan? So dekat sini kita boleh tulis contoh dia M sama dengan kosong ataupun M sama dengan kurungan saja. Kosong. Maksudnya yang ini tak ada. Kenapa benda ni penting? Akan datang nanti baru kita guna. Cuma je nak bagi tahu kat kamu. Kalau maksud
simbol macam ni maksudnya set kosong. Okey, tak ada dalam kumpulan ni. Unsur tu tak ada. Alright, tapi kita akan guna lepas ni. Okey, dia nanti satu masa kamu punya kumpulan atau set ni dia akan gabung banyak. Okey, kenapa kena belajar benda ni? Benda ni penting. Okey, terutama nanti bila kamu dah besar, kamu dah bekerja, kamu faham faktor ataupun aspek ekonomi. Okey, so dekat sini kamu akan guna. Okey, ataupun mungkin kamu jadi peniaga ataupun usahawan ataupun mungkin petani yang berjaya. Okey, kamu akan nampak kumpulan-kumpulan ni dekat mana kamu akan buat apa yang sama, apa yang beza. Okey, sebab nanti gambar rajah Venn ni akan memudahkan semua kerja yang kamu buat bila kamu dah besar nantilah. Sebab tu dia penting. Okey, cuma sekarang kita tak guna lagi. Alright. Cikgu pun guna juga benda ni. Okey, kita nak tahu pasal pelajar. Pelajar kan ada banyak, ada ramai kan. Ada tinggal di sini, tinggal di sana. Ada daripada keluarga besar, keluarga kecil. Ada macam-macam. Okey, ada orang call pula. Cikgu reject je. Okey, dah reject. Alright. So, benda-benda ni akan digunakan pada masa akan datang. Okey, cuba tengok dekat bawah. Apa maksud unsur? Apa yang kita buat ni semua unsur kan? Apa maksud unsur? Okey, cuba tengok kat bawah dia tulis. Okey, dia bagi misalnya set A sama dengan buah-buahan tempatan di Malaysia. Okey, durian ialah buah-buahan tempatan. Maka durian ialah unsur bagi set A. Simbol dia nampak macam E tu. Okey, digunakan mewakili unsur bagi set itu. Jadi durian ialah salah satu unsur daripada A. Kalau macam ni, kita pilih nombor 6. So 6, alright, ialah unsur bagi A. Kita pilih nombor 5. 5, ialah unsur bagi Q. Dan juga 5, ialah unsur bagi A. Nampak? Simbol unsur. Element. Dalam English, dipanggil element. And then, cuba tengok. Dia cakap tadi buah-buahan tempatan kan? So, sekarang ni, dia bagi contoh apple pula. Apple bukan buah-buahan tempatan. Maka, apple bukan unsur bagi set A. Simbol E palang diguna untuk mewakili bukan unsur bagi set A. So, sekarang ni kalau nombor 11. Nombor 11 contohnya ada dekat luar ni. So, 11. Cikgu tulis kat sini. E juga. Dalam A ke? Tidak. So, palang kan. Contohnya kat sini cikgu tulis 13. 13. Unsur untuk A ke? Tidak. Cikgu palang kan. Nampak? So dekat sini, dalam kotak ni pula, cikgu padam. Sebab ada nombor lain. Cikgu ada nombor 11 dengan 13. Yang ini set Q. Set A, cikgu bulatkan. Kemudian sebab ada unsur dekat luar, yang ini set semesta. Cikgu kotakkan balik. Set semesta maksudnya set yang paling besar, paling utama. So sekarang ni dalam set semesta ada beberapa kumpulan. Kumpulan daripada set A, kumpulan dari set Q, kemudian set semesta dia mewakili sampai nombor 13. Ada 12 satu lagi. 12. Nampak? Itu contoh gambar rajah Venn. Alright. Nak habis masa dah Alright. So, sebelum habis masa, mengenai set ni, cikgu nak kamu tengok muka surat 251. Cikgu nak kamu selesaikan. Muka surat 251, contoh 2 dengan contoh 2, kamu salin dengan latih diri 11.1C. 11.1C. 11.1C cantik soalan dia.
Okey, simple, okey dan cantik. Cikgu nak kamu buat nombor 1 dan nombor 2. Okey, macam biasa, snap gambar tunjuk dekat cikgu. Okey, akan datang kita akan sambung mengenai unsur pula. Unsur-unsur ni nanti dia ada gabung. Okey, dia boleh, kalau numbers dia boleh ada tolak lah apa semua kan. So nanti kita akan sambung. Dia tak panjang tajuk ni, tapi agak mengejutkan jugalah. Okey, sebab bila benda yang banyak tak panjang ni, maksudnya dia ada shortcut. Alright. So kita akan jumpa lagi. Kamu selesaikan contoh 2 dan juga 11.1C 1 dan 2. Boleh Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih.